Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan mau sihat dah? Alhamdulillah. Baik, kita berhenti mana tuan-tuan? Hujan lebat ni orang kurang sikit tu. Hujan lebat ni 85 bukan kot, 90 kot. 90 dah rasanya. Yang saya tanda di 93. 93 betul tak? Ya, 93. Yang maha terang di situ lah. Baik, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain, kata pengarang. Baik, kita tengok nama Allah yang ke-93, An-Nur. An-Nur, makna dia yang maha terang ataupun yang maha bercahaya ataupun yang memberi cahaya. Allah yang memberi cahaya. Dan Allah Azza wa Jal memang ada cahaya. Hijab antara zat Allah ada cahaya. Macam mana wallahu alam. Tapi hijab antara Allah dan makhluknya adalah cahaya. Itu sebut dalam hadis tuan-tuan. Tapi cahaya yang kita tak gambarkan bagaimana, wallahu alam. Sebab bukan cahaya yang kita nampak ni. Tapi cahaya yang apa? Di wajah Allah itulah cahaya yang menerangi arash. Nabi pernah sebut sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut waktu dia balik pada Taif tu, kena lempak batu, Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzu bi nuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu. Wajah ni kalau kita wajah, kalau Allah, tuan-tuan jangan bayang macam tu. Itu bahasa tuan-tuan. Mungkin makna dia zat ataupun makna yang layak bagi Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala bukan juzuk-juzuk macam kita tuan-tuan. Kita juzuk, dia panggil kam muttasil. Macam kita ni kam muttasil. Kita ada kepala, tangan, sambung-sambung kan, berjuzuk-juzuk, boleh potong-potong. Allah bukan begitu. Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia tak boleh fikir tuan-tuan bagaimana Allah. Dia sebut je wajah Allah, jangan terbayang juzuk daripada zat yang bukan begitu. Tapi memang disebut di dalam Quran, ada disebut wa yabqa wajhu rabbik, dan kekallah wajah Tuhanmu. Bukan kalau wajah kita ni lah, tapi bila sebut wajah Allah bukan itu makna dia. Makna dia ghairil maqul. Disebut makna dia tu di luar akal kita. Bukan kafiat dia ada, kafiat dia pun tak ada. Tidak ada kafiat, ghairil maqul. Jangan kata ada kaifiat tapi kita tak tahu kaifiat, bukan. Maksud dia Allah Ta'ala ni ada rupa macam kita, tapi tak tahu macam mana rupa tu. Salah tu. Macam mana kita dengan lembu kan, lembu ada rupa dia, kita ada rupa, betul tak? Tapi lain, betul tak? Rupa kita handsome daripada lembu, tapi point dia sama. Muka tu satu juzuk daripada zat, betul tak? Itu bahaya tu. Jangan anggap seolah-olah wajah Allah satu juzuk daripada zat dia, bukan. Wajah Allah seperti mana yang layak dengannya, ataupun sebagai ulama kata adalah zatnya, tapi memang ada cahaya.
Saya dah bincang dengan tuan-tuan sebelum ni, ketika malam Isra' dan Mi'raj, kita tahu Rasulullah naik ke langit kan. Dan Rasulullah naik pun berapa kali tuan-tuan? Kira 10 kali lah tuan-tuan naik. Kali pertama naik, bercakap dengan Allah, cakap terus di atas Arash. Naik di atas Arash, bercakap dengan Allah. Itu kali pertama dapat 50 waktu sembahyang, betul tak? Lepas tu ulang alik 9 kali. 9 kali kan. Jadi tambah yang pertama kali jumpa, lagi 9 kali jumpa, lebih kurang 10 kali Rasulullah naik. Sebab bila Rasulullah naik dapat 50 waktu, turun balik sampai di mana? Sampai di Nabi Musa alaihi salam, di langit yang ke-6. Nabi Musa kata 50 waktu banyak. Ummatuka dhaif, umatmu lemah. Naik balik minta pada apa? Takhfif. Minta pada Tuhanmu takhfif, keringanan. Naik pertama kurang 5 kan. 5 sampailah tinggal 5 waktu. Allah Azza wa Jalla berfirman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa? 5 ini tapi di sisi Allah tulis macam 50 waktu. Maknanya dia kita semayang 5 waktu, di sisi Allah macam kita semayang 50 waktu. Banyak tu. Pasal apa tuan-tuan? Malah kita semayang 5 waktu ni pun banyak tuan-tuan, banding dengan umat terdahulu. Umat Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, mereka semayang 2 waktu ya. Pagi 2 rakaat, sebelum petang, sebelum terbenam matahari 2 rakaat. Sehari 4 rakaat sahaja. Pagi 2, asar 2. Tak ada lah. Kita sehari semalam berapa rakaat? 17. Betul tak? 17. 4, 4, 3, 4, 2, 17. Lepas tu 5 waktu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita lah umat yang paling ramai masuk syurga. Dia kena tahu. Bukan saja-saja pasal nak bagi ramai masuk syurga. Siapa yang buat seperti mana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, masuk syurga. Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya pernah sebut kat tuan-tuan, ahli syurga ada berapa saf tuan-tuan? Ahli syurga ada berapa saf? Jangan tuan-tuan bayang saf Masjid Jalan Bula ni. Ni pendek tuan-tuan. Saf padang mahsyar. Satu saf tu mungkin bilion kot, mungkin trilion ke, Allahu alam kan, hanya Allah yang tahu. Saf padang mahsyar tu, saf nak masuk syurga tu, dia ada 120 saf. Ahli syurga ada 120 saf. Satu saf tu berapa juta tak tahu. Bilion ke, wallahu alam. 80 saf samanun min hadhil ummah. 80 saf umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu yang kita puasa 30 hari, semayang 5 waktu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ramai masuk syurga. Nak bagi ramai masuk syurga. Kalah umat yang lain. Lagi 40 min sairil umam, daripada umat-umat yang lepas. Tak apalah tuan-tuan, tapi pendeknya tuan-tuan saya nak bagi tahu. Bila Rasulullah naik 10 kali tu, yang pertama dan yang 9 kali tu, minta takhfif, keringanan, kesian pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Allah tahu dah. Allah tahu daripada azali lagi, memang 5 waktu yang diwajibkan pada kita. Tapi apa hikmah di sebaliknya? Allah Ta'ala di sini tuan-tuan, kita nampak antara hikmahnya tuan-tuan, Allah Ta'ala menunjukkan betapa kasihnya Nabi Muhammad pada kita. Sanggup naik tuan-tuan daripada langit ke-6, naik sampai atas Arash, minta keringanan. Dan tuan-tuan kena tahu, Rasulullah ni ketika mana bertemu dengan Allah, Rasulullah telah mengatasi masa dan tempat tuan-tuan. Rasulullah tempatnya di atas Arash, Allah bukan di atas Arash tempat dia. Sebab tu Allah Ta'ala juga berbicara dengan Nabi Musa waktu Nabi Musa duduk kat mana? Bukit Tur Sina. Betul tak? Allah buka hijab. Allah Ta'ala tidak bertempat di mana-mana. Allah Ta'ala yang menjadikan di mana-mana. Sebab tu tuan-tuan, dia alam. Hatta Allah Ta'ala ni bukan duduk di mana alam, Allah yang menjadikan alam. Saya bagi contoh, kalau ada jin duduk depan saya tuan-tuan. Contoh ada jin. Jin. Tuan-tuan, boleh tak kita tahu ada jin depan saya ni? Guna alat canggih. Gunalah pengesan paling canggih di dunia nak kesan jin depan saya ni. Dapat kesan ke tak dapat? Tak dapat. Jin dia tak hulul. Hulul ni dia menyerap. Dia tak menyerap ke udara ni, bukan. Kalau dia duduk dalam udara ni, mungkin kita dapat kesan dia. Dia duduk di alam kita lah. Kalau jin duduk di alam kita, di udara kita,
Kita boleh dapat kesan macam habuk, debu, betul tak? Kita dapat kesan. Tapi jin, kita tak dapat kesan walaupun duduk depan saya. Sebab dia di alam dia. Nah, di alam dia, tuan-tuan. Sama alam barzakh. Kat kubur tu kan. Kita gali kubur. Ada tak tuan-tuan? Nampak tak dia kena seksa ke apa ke? Nampak ke tak nampak? Tak nampak. Sebab dia di alam dia. Dia sistem masa dia lain, ruang dia lain lah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tak boleh fikir aku duduk sini, Allah duduk mana. Tuan-tuan tak boleh fikir lagu tu. Pasal di mana ni kita duduk alam kita, alam lain-lain pula. Konsep masa dan tempat itu bila tuan-tuan nak sandarkan pada Allah, dia ghair maqul, tidak masuk akal. Nah, sebab tu lain alam lain. Tuan-tuan tanya orang, banyak kes di Indonesia, banyak yang mana disesat masuk ke alam jin. Indonesia banyak kes. Saya lupa di mana apa. Baru ni pun hilang sebulan, lepas tu jumpa balik. Orang yang sesat ke alam jin ni, apa cerita dia semua sama. Satu benda semua sama. Point dia, di Indonesia tu bukit tu banyak kali sesat. Yang sesat, ada seorang tu sesat jumpa telanjang. Dia tak tahu apa yang dia telanjang. Ada seorang tu jumpa pakaian lengkap. Tapi cerita dia semua sama. Rasa duduk 2-3 jam je, rupanya dah sebulan. Pasal apa tuan-tuan? Masa tu lain. Alam malaikat lagi lain alam malaikat. Hatta alam malaikat ni kita anggap apa? Apa? Kana miqdaru 50,000 sanah. Setahun kita tuan-tuan apa? Ta'rujul malaikatu wa ruh ilaihi fi yawmin kana miqdaru 50,000 sanah. Ni malaikat punya alam pula. Alam malaikat ni pula tuan-tuan, sehari dia kita dah macam 50,000 tahun. Konsep masa ni tuan-tuan lain tuan-tuan. Lain alam malaikat lebih hebat berbanding dengan alam jin. Suatu orang masuk alam jin, dia rasa duduk 2-3 jam, rupanya dah berminggu dah. Tuan-tuan jangan guna konsep masa dan tempat nak apa? Cuba nak kiaskan Allah. Lagi tak boleh. Hatta alam ni pun macam-macam alam ada. Alam jin, alam barzah, alam akhirat, alam manusia, alam malaikat, alam malakut, lain semua. Jadi Nabi Muhammad duduk di atas arasy. Rasulullah terikat dengan masa dan tempat, tapi Allah tahu. Boleh lah. Tapi Allah Ta'ala berkuasa untuk berbicara dengan sesiapa pun dan membuka hijab untuk mendengar kalam Allah yang azali. Baik. Jadi tuan-tuan, waktu Rasulullah naik atas arasy tu berbicara dengan Allah, Rasulullah tengok Allah ke tak tengok? Khilaf tuan-tuan di kalangan ulama. Jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, dan termasuk dalam kitab Faridatul Faraid yang kita duduk ngaji kat pondok kan. Ada imam ngaji lah kat pondok tu. Betul tak pondok ngaji ke habis lah? Ngaji lagi? Ngaji lagi? Habis lah kot? Habis dah. Faridatul Faraid ni orang ngaji pondok tahulah. Kitab pertama mengaji akidah tu Faridatul Faraid fi ilmil aqaid. Kitab tu kecil ya tuan-tuan. Kecil pada ni lagi. Baik, jadi tuan-tuan, dalam tu pun disebut Rasulullah tengok Tuhan. Tapi dalam ahli sunnah wal jamaah sebenarnya dia ada 4 pandangan. Pandangan yang pertama, majoriti ulama kata tengok. Riwayat daripada Abu Hurairah, Anas bin Malik dengan Ibnu Abbas, Rasulullah tengok zat Allah. Pandangan yang kedua mengatakan Rasulullah tengok dengan hati. Tengok tapi dengan hati 2 kali katanya. Ra'a Muhammad Rabbahu Azza wa Jal marrataini bi fuadih, dengan hatinya. Pandangan yang ketiga, sebab dalil tak jelas tuan-tuan. Pandangan yang ketiga mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak melihat Allah. Pandangan ni pandangan isteri Nabi, iaitu Aisyah radhiyallahu anha dan Abu Zar al-Ghifari. Pandangan yang keempat, tawakuf. Tawakuf ni apa? Tak perlu bicara. Siapa kata tengok pun betul, siapa kata apa tak tengok pun betul, masing-masing ada hujah. Sebab bendalil dia tak jelas. Tapi saya nak sebut pandangan yang ketiga tuan-tuan, daripada Aisyah radhiyallahu anha dan daripada Abu Zar al-Ghifari. Abu Zar, dia pernah tanya direct pada baginda Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Muslim. Adakah ra'a rabbak? Tengok Allah ke tak tengok waktu malam Isra' dan Mi'raj? Ni hadisnya Abu Zar tanya terus pada baginda Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata baginda Nabi SAW, nurun anna ra'ahu, tengok tapi cahaya macam mana nak nampak zat dia. Nampak pi cahaya, tapi cahaya macam mana wallahu alam tuan-tuan. Satu hadis satu lagi Rasulullah jawab, ra'aitu nuran, tengok tapi tengok cahaya bukan zat Allah. Jadi Rasulullah tengok tapi tengok cahaya. Tengok cahaya yang menjadi hijab antara Allah dan makhluknya.
Jadi boleh juga arti nur itu di sini. Nah, bukan zat Allah Ta'ala itu, tapi nur yang menjadi hijab antara Allah dan makhluknya. Tapi nur ni apa? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Di dalam hadis yang lain tuan-tuan cerita tentang cahaya ni. Nanti saya sebut nanti dalam Quran dia cerita tentang apa? Allah nurus samawati wal ard kan. Tak apa, saya cerita makna ni dulu. Jadi cahaya Allah Azza wa Jal, mungkin cahaya itu tuan-tuan yang Rasulullah tengok di alam manusia lah. Adapun zat Allah saya dah sebut tuan-tuan, bukan di alam manusia, bukan di alam jin, bukan di mana-mana. Allah yang menjadikan alam dan dimensi. Allah yang jadikan alam dan segala dimensi Allah jadikan. Allah Ta'ala tidak terikat dengan masa dan tempat. Jadi tuan-tuan, ada satu hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dia cerita pernah satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi khutbah 5 perkataan, 5 kalimat. Kata Rasulullah SAW, innallaha la yanam, ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala tidak tidur, wala yanbaghi lahu an yanam, dan tidak boleh ataupun tidak patut kita sifatkan Allah Ta'ala tidur. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yakhfadul qista wa yarfa'uh, Allah lah yang menurunkan timbangan amalan dan mengangkat. Kemudian yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar, diangkat kepada Allah Azza wa Jal amalan kita semua tuan-tuan. Amalan malam diangkat sebelum amalan siang. Kemudian wa amalan nahar qabla amalil lail, dan amalan siang diangkat sebelum diangkat amalan malam. Dia begitu dah tuan-tuan. Dah ada hadis sebut tuan-tuan kan. Ni waktu petang tadi tuan-tuan, malaikat yang catat amalan naik ke langit ganti dengan malaikat malam kan. Nanti pagi nanti tuan-tuan, waktu subuh nanti sebelum terbit matahari, malaikat malam pula naik 2 orang. Betul tak? Turun malaikat pagi pula. Baik. Jadi 2 ni lah tuan naik membawa catatan amalan kita. Sebab itu sunat, sangat-sangat dituntut kita istighfar waktu sahur. Betul tak? Wabil ashari hum yastaghfirun. Ciri-ciri ahli syurga ni waktu sahur sebelum subuh tuan-tuan, bangun pagi-pagi tuan-tuan, lagi 10 minit, lagi 15 minit nak subuh, sangat-sangat sunat lah, bagus tuan-tuan istighfar tuan-tuan masa tu. Itulah saat istighfar yang paling mustajab. Ni malaikat nak naik nanti. Ni malaikat nak naik nanti. Sebelum subuh istighfar, kalau boleh 100, lebih pun tak apa. Rasulullah 100, kita lebih pun tak apa tuan-tuan. Dan waktu petang tuan-tuan. Waktu petang sebab apa? Nanti malaikat siang nak naik. Waktu pagi malaikat malam nak naik. Waktu siang malaikat siang nak naik. Waktu petang tu. Ni kita malam tadi turun 2 malaikat bawa amalan pada Allah Azza wa Jal. Tapi ingat, Allah Ta'ala tidak terikat dengan masa dan tempat. Dan Allah Ta'ala yang menjadikan segala-galanya. Malah masa dan tempat setiap alam ni berbeza-beza. Allah yang jadikan. Baik, kemudian tuan-tuan, Allah Maha Terang. Saya lupa hadis, saya habiskan hadis tadi tuan-tuan. Kemudian kata Rasulullah SAW, hijabuhun nur. Itu nak bagi tahu tu. Hijab Allah ni nur. Makna dia tak boleh tengok zat Allah kat dunia tuan-tuan. Kat dunia tak boleh tengok zat Allah. Pasal apa tuan-tuan? Hatta Nabi Musa alaihi salam kan waktu dia berbicara dengan Allah Azza wa Jal di Bukit Tursina. Bila bercakap ni tuan-tuan, nikmat, benda yang paling nikmat adalah berbicara dengan Allah. Maka Nabi Musa teringin nak tengok Allah. Benda ni disebut dalam Quran kan. Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhan, tunjukkanlah zatmu, aku nak tengok. Qal lan tarani, Musa tak boleh tengok. Kalau nak tengok, tengok mana? Walakin inzur ilal jabal, kalau nak tengok, tengok gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau kekal gunung tu maka hang akan tengok aku. Makna dia apa? Allah Ta'ala nak beritahu Nabi Musa tak boleh tengok Allah. Tak boleh tengok. Pasal apa? Kita ni makhluk yang akan mati dan binasa. Tak boleh melihat zat yang abadi, yang azali dan abadi. Jadi Allah Ta'ala buat apa? Allah Ta'ala falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Allah Ta'ala zahirkan, Allah Ta'ala perlihatkan zat dia kepada gunung tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala zahirkan zat Allah pada gunung. Bila zahirkan zat Allah pada gunung, jadi apa?
ja'alahu dakka, berkecai gunung. Gunung yang besar, kalau ada yang Musa lagi lah hancur tuan-tuan. Berkecai gunung. Ni sebut dalam Quran. Ja'alahu dakka, hancur gunung. Apa jadikan Nabi Musa? Pingsan. Wa kharra Musa sa'iqa, pingsan Nabi Musa alaihi salam. Pasal apa tuan-tuan? Kita tak mampu melihat Allah di dunia. Di akhirat sepakat ulama tuan-tuan melihat Allah. Wujuh yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Pasal apa? Di akhirat Allah Taala jadikan kita punya badan, mata kita punya anggota lebih sempurna dan mampu melihat zat Allah Azza wa Jal yang azali dan abadi. Sebab kita masuk syurga ni tuan-tuan, zat kita selama-lamanya, Allah kekalkan selama-lamanya. Insya-Allah tuan-tuan semua ahli syurga dalam ni. Jadi kata Rasulullah, hijabuhun nur, hijab Allah ni cahaya. Kemudian kata Nabi SAW, lau kasyafat, kalau diangkat, lau kusyifat, kalau Allah Ta'ala hilangkan hijab ni, la ahraqat subhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Maknanya dia apa? Kalaulah tidak ada hijab tu, maka hancurlah kerana cahaya wajah. Kerana cahaya wajah Allah akan menghancurkan seluruh makhluk sejauh pandangan Allah. Yang ni semua Allah tuan-tuan. Allah Ta'ala mana ada batasan, pandangan Allah mana ada batas. Tapi di syurga nanti tuan-tuan, semua boleh melihat Allah Azza wa Jal. Di syurga nanti semua ahli syurga boleh tengok Allah Azza wa Jal dalam keadaan azali dan abadi. Itulah sebesar-besar nikmat syurga tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Kemudian Allah sebagai cahaya yang menerangi seluruh alam dan mengatasi di atas segala cahaya. Allah yang memberi cahaya, dan cahaya yang menjadi hijab Allah tu mengatasi segala cahaya-cahaya yang lain. Ini cahaya antara benda. Tapi kena ingat, cahaya dan kegelapan Allah yang jadikan. Sebab sebut dalam surah Al-An'am, surah Al-A'raf, yang mana sebut alhamdulillah wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur, Allah yang menjadikan cahaya dan kegelapan. Ni cahaya ni tuan-tuan, manusia tak tahu hakikat cahaya tuan-tuan. Tuan-tuan boleh beritahu saya hakikat cahaya? Pegang tak boleh, betul tak? Tak boleh pegang. Apa hakikat dia? Ni angin tuan-tuan. Cahaya tu apa hakikat dia? Kita tak tahu tuan-tuan. Antara benda yang kita tak tahu adalah cahaya. Tapi Allah jadikan dia. Kegelapan tuan-tuan, tuan-tuan boleh pegang tak gelap ke? Tuan-tuan tak boleh pegang. Tuan-tuan tak boleh bau gelap tu. Tapi tuan-tuan nampak. Tapi kita tak tahu apa benda gelap tu. Tapi kita nampak dia. Tuan-tuan nampak depan mata tuan-tuan gelap, cahaya. Tapi macam mana tuan-tuan? Kita tak tahu hakikat gelap dan hakikat cahaya. Kita tak tahu. Sebab tu jangan guna akal kita nak fikir zat Allah. Jangan tuan-tuan. Hatta cahaya kegelapan pun kita tak mampu nak cerita dia ni apa benda. Tapi Quran kata Allah yang jadikan cahaya dan kegelapan. Manusia tak boleh buat cahaya, tak boleh buat kegelapan, betul tak? Kita buat lampu ya tuan-tuan. Buat lampu keluarlah cahaya. Tapi bukan manusia yang buat cahaya tu, bukan. Kalau Allah Ta'ala tak jadikan cahaya dan kegelapan, tuan-tuan buat lampu pun tak ada cahaya, tuan-tuan. Allah Ta'ala tak jadikan cahaya. Hatta cahaya dan kegelapan pun kita tak mampu, tuan-tuan. Sampai hari ni tuan-tuan, cuma tengah cek kegelajuan cahaya dan sebagainya, tak tahu. Ada lubang hitam kan, gelap di langit tu, di langit. Semua galaksi ada lubang hitam yang besar. Black holes dia panggil kan, black holes. Tuan-tuan, yang tu pun saintis pun tak tahu hakikat dia. Pelik tuan-tuan. Jadi jangan guna akal kita untuk memikirkan zat Allah. Allah Ta'ala kat mana, duduk kat mana, tuan-tuan. Hatta alam malaikat pun kita tak capai tuan-tuan, apatah lagi Allah Azza wa Jal. Cahaya kegelapan pun tak mampu. Baik, jadi tuan-tuan, seluruh alam ni Allah yang bagi cahaya. Allah yang memberi cahaya. Kemudian tuan-tuan, yang ke-94, Al-Hadi, yang maha memberi petunjuk. Allah lah yang memberi hidayah ataupun petunjuk. Hanya Allah sahaja yang mampu memberi petunjuk dan hidayah kepada sesiapa yang ia kehendaki. Allah yang memberi petunjuk dan hidayah. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, tapi saya sebut lagi sekali lah, pasal ada kaitan dengan nama ni. Ada satu imam satu masjid tu, dia bagi tahu saya, ustaz, saya ada seorang kawan yang umur dah macam dia 70 lebih. Kawan dia dulu-dulu, biasanya
Kalau saya pergi tempat mana-mana saya mengajak, kalau orang yang 70 lebih ni, kalau tanya dia kawan banyak hidup ke banyak mati, agak-agak banyak hidup banyak mati. Banyak mati, betul tak? Banyak. Tak payah tanya 70 lah, 60 lebih lah, betul tak? Tanya orang yang 60 lebih lah. Ni haji umur apa haji? 78. Ramai tak kawan meninggal? Oh ramai. Ramai 70 ni kat. Oh ramai. Kawan yang dah tak ada. Saya ingat paling tua dalam ni, betul tak? Ya, adik tak ada lah. Oh 7. Ke bumi sini lah, Semanggoy. Tak apalah, haji sihat, alhamdulillah. Haji boleh main masjid. Ya. Jadi tuan-tuan, gitulah kalau dah 70 lebih, ramai kawan dah mati. Jadi dia ceritanya, dia nasihat kawan dia yang umur 60-70. Dia kata, kita ni dah tua, mailah masjid mengaji. Kawan ini jenis tak semayang, masjid pun tak mai. Ramai je tuan-tuan, betul tak kan? Kat kampung ada orang tua-tua yang tak semayang, tak main masjid dah tuan-tuan? Kita ada? Ramai. Kalau tidak, penuh lah masjid tuan-tuan ni. Tuan-tuan, saya masjid ni mai, masjid Sing-Sing pun pergi, Surau Mansuriah pergi. Macam biasa lah tuan-tuan, orang lah tuan-tuan. Ramai je yang tak masjid, tak mengaji, tak tahu semayang. Ramai tuan-tuan. Kan Malaysia ya, seluruh dunia tuan-tuan ada yang macam tu. Jadi dia nasihat kawan dia. Kawan dia kata kat dia, aku ni bukan tak mau semayang. Lebih kurang lah kawan dia sampai kita tahu kat dia, kat Abu Kamaqah lah. Kawan dia kata, aku bukan tak mau buat ibadah, bukan tak mau pergi masjid, bukan tak mau mengaji, tapi tak ada hidayah. Ataupun dia kata tak ada seru. Sama lah tuan-tuan, seru dengan hidayah tu makna dia sama lah. Tak sampai seru lah di bahasa dia tu. Tak sampai seru lagi, tak sampai hidayah lagi. Jangan salahkan aku, hidayah yang tak mai. Siapa yang bagi hidayah? Ni kita baca malam ni, Allah yang maha memberi petunjuk. Hanya Allah sahaja yang mampu memberi petunjuk dan hidayah kepada sesiapa yang ia kehendaki. Allah Ta'ala tak bagi. Dia tak kata Allah Ta'ala salah, dia tak beranilah kata, tapi makna dia gitulah. Betul tak? Tak sampai seru lagi, kan tak mau. Mana dia apa? Allah Ta'ala tak bagi hidayah lagi. Mana dia apa? Jangan salahkan aku. Itulah poin mafhum mukhalafah dia tu. Mafhum terbaliknya, betul tak? Mafhum mukhalafah dia. Ahmad berada di rumah, mafhum mukhalafahnya dia tak ada kat lain. Betul tak? Itu mafhum mukhalafah dia. Ni makna dia apa? Tak sampai seru. Di mana dia apa? Bukan aku saja, betul tak? Seru tak sampai hidayah, tak sampai. Siapa yang bagi hidayah? Dia tak beranilah nak kata salahkan Allah, tapi makna dia gitulah, menyalahkan hidayah. Hidayah tak sampai. Kan aku tak nak, kalau aku ada hidayah ni semayang, betul tak kan? Orang boleh sebut kan, aku kalau hidayah aku boleh semayang rajin pada hampa lagi, tahajud tiap-tiap malam lagi. Tapi tak ada hidayah ya. Abang Yamin hampa dapat hidayah boleh ya? Cuy, betul tak? Hampa dapat hidayah cakap banyak pula, aku tak dapat. Pandai dia. Pak Imam ni tanya macam mana nak jawab kata. Tua-tua pun pandai tuan-tuan. Orang tua betul ni pandai kan, fikir banyak kan. Imam ni pun dia pun pening betul juga tu. Dia ngaji ni, imam ni tak tahu macam mana nak nasihat kawan dia. Ni kita mengaji pun malam ni, Allah yang sahaja yang mampu bagi hidayah. Hatta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sayang sangat-sangat kat siapa? Abu Talib kan, tak dapat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kata Allah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau wahai Muhammad tak mampu memberi hidayah pada siapa yang kau sayang. Abu Talib, Rasulullah sayang Abu Talib. Kita tuan-tuan, kalau kita tengok usaha Abu Talib ni, segala kerja Abu Talib tolong Rasulullah, kita pun sayang, hebat. Tapi yang dia tak beriman tu kita benci lah tuan-tuan, tak beriman. Walakin Allah yahdi man yasha, Allah Ta'ala beritahu Rasulullah, tetapi Allah sahaja yang mampu bagi hidayah. Saya dulu saya runsing lama tu waktu muda-muda dulu.
Jadi nak salahkan siapa? Betul tak kan? Kalau Allah Ta'ala tak bagi hidayah, macam mana dia nak beriman? Tuan-tuan, macam mana tuan-tuan? Dulu saya cerita dah kat tuan-tuan. Macam mana jawapan dia? Ya lah tuan-tuan. Tak ada hidayah ustaz, macam mana nak jawab? Janganlah macam tu pula. Kita mengaji tuan-tuan. Macam mana nak jawab tuan-tuan? Kenapa Abu Talib tak dapat hidayah? Sayyidina Umar dapat radhiyallahu an. Walaupun ada orang yang tak dapat terima kenyataan Abu Talib ni, dia kata taqiyahlah beriman. Pandangan ni jauh pada kebenaran tuan-tuan. Pandangan yang jauh sejauh-jauhnya. Saya tahu je ada ulama yang sebut, hatta ulama dah bercanggah dengan hadis, bercanggah dengan tafsir Quran, dengan ayat yang saya baca tadi tuan-tuan. Sebab tak dapat terima kenyataan Abu Talib tak masuk Islam tu. Tapi kita ni bukan begitu. Agama ni bukan dibina di atas emosi, yang mana dibina di atas kebenaran fakta yang jelas. Baik, hatta Imam Ibrahim Al-Baijuri sebut dalam kitab Jauharatul Tauhid, pandangan yang sahih, Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Itu jelas tu, ulama besar akidah tuan-tuan, seluruh Nusantara kenal dia, mengaji kitab dia, kitab Jauharatul Tauhid. Tuan-tuan baca dalam kitab banyak majoriti kitab sejarah ahli sunnah wal jamaah, kitab hadis Quran pun sebut Abu Talib mati kafir. Siapa sebut mati beriman ni semua jauh tuan-tuan, jauh sejauh-jauhnya. Lebih pada emosi lah tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, macam mana nak jawab? Jawapan dia macam ni tuan-tuan. Jawab dia tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi hidayah pada siapa yang mencarinya. Siapa yang berusaha, siapa yang nak. Tak nak tak bagi. Sebab manusia, Allah Ta'ala jadikan pada manusia mampu untuk memilih. Betul tak? Al-kasbu wal ikhtiyar dia panggil. Kasab dan ikhtiar. Itu kelebihan manusia dan jin. Tuan-tuan boleh pilih nak beriman, boleh pilih untuk kafir. Manusia boleh pilih main masjid, boleh pilih duduk kedai kopi. Betul tak? Boleh pilih nak semayang, boleh pilih tak mau semayang. Betul tak? Matahari bulan tak boleh. Matahari duduk tempat tu, dia tak boleh pergi tempat lain. Bulan tak boleh. Gunung ganang tak boleh. Tapi manusia dan jin ni Allah Ta'ala jadikan boleh taat pada Allah, boleh lawan Allah. Itu manusia. Imma syakiran wa imma kafura. Kita baca kan, syukur ni beriman dengan Allah, taat Allah dan Rasul, ataupun kufur, lawan Allah, lawan Rasul, kufur ataupun kufur. Itu manusia tuan-tuan. Saya bagi contoh kat tuan-tuan. Kita pergi kebun sawit, kita ambil galah sawit, kita kait sawit. Ada seorang kawan kita duduk bawah pokok sawit, tengok je pokok sawit dah, buah sawit. Tenung ya. Kita tanya, Mat, hang tak nak buah sawit? Aku nak. Tapi tu awak tak kait. Dah Allah Ta'ala tak turunkan buah sawit. Dah. Benda lah. Hang Allah Ta'ala bagi akal dan kekuatan kan. Pergilah kait. Dapat dah buah sawit kalau kait tuan-tuan? Dapatlah, usaha. Tuan-tuan ada orang member tuan-tuan, dia lapar. Kita makan, kita kenyang lah, dia lapar, duduk dekat depan roti tak makan. Kita kata, Mat, makanlah Mat. Dia kata, ish, aku ni nak Allah yang hilangkan lapar aku tak mau makan. Boleh ke tuan-tuan? Boleh? Tak boleh. Allah Ta'ala yang suruh makan. Dengan makan Allah Ta'ala hilangkan lapar. Betul tak tuan-tuan? Walaupun yang memberi kenyang Allah, tapi suruh makan juga Allah. Yang bagi rezeki siapa? Allah, bukan kerja. Tapi Allah Ta'ala suruh kerja tak? Suruh kerja. Kita ada kawan malas kerja, duduk kat rumah. Kita kata, pergilah kerja, cari rezeki. Sedangkan ulat dalam batu pun pandai dia. Sedangkan ulat cerita Piramli tuan-tuan, seronok-seronok gelak boleh lah, tapi realitinya tak ada. Betul tak? Khayalan boleh lah tuan-tuan, kita khayalan, seronok-seronok gelak boleh lah, tapi realitinya kalau orang malas lagu tu, macam Nujum Pak Belalang tu, kalau malas lagu tu kat kampung tuan-tuan, macam tu lah hidup dia. Betul tak? Tak ada, jangan duk bayang lah kok nanti mai Tuan Puteri lah, boleh tanya soalan lah, boleh kelentong sikit. Takkan berlaku lah. Itu cerita seronok tuan-tuan. Tapi kehidupan sebenar tak ada. Tak percaya buatlah macam Pak Belalang tu. Jujur lagu mana pun kalau malas tak dapat. So kena
Nah, Allah Ta'ala suruh kan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Habis sembahyang Jumaat, bertebaran di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, pi cari rezeki. Allah Ta'ala suruh cari rezeki, walaupun Allah yang bagi rezeki. Allah Ta'ala yang bagi hidayah, tapi Allah Ta'ala suruh dah, suruh mengaji, tidak? Suruh mengaji, suruh main masjid, suruh berjemaah. Siapa yang dapat buah sawit, siapa yang usaha ambil galah kait, betul tak? Dia dapat hasil. Siapa yang dapat makan, siapa yang kenyang, siapa yang usaha basuh tangan makan nasi, yang tak mau masukkan makanan dalam perut dia, mana nak dapat kenyang walaupun Allah yang mengenyangkan. Tuan-tuan faham betul saya, no? Siapa yang tak usaha mendapat hidayah, memanglah tak dapat. Masjid tak mau mai, mengaji tak mau berkawan dengan orang yang berilmu, tak ada usaha. Tiba-tiba kata mana hidayah ni? Memang tak ada lah tuan-tuan. Tapi tu Abu Talib pasal apa tak dapat? Pasal Abu Talib dia tak mau. Dia tak mau Abu Talib. Sampai ke mati dia tak mau beriman. Oh batuk tuan-tuan. Kena berhenti tuan-tuan. Dia tak mau, buktinya waktu Rasulullah dakwah dia. Kan waktu Rasulullah dakwah dia nak mati tu. Ni hadis sahih tuan-tuan. Apa kata Abu Talib? Hatta la yaqulan nas anna Abu Talib ghayyara dinah. Dia nak mati dah, tapi dia malu nak masuk Islam. Sebab ada Abu Jahal ada, Abdullah bin Abi Umayyah ada. Dan dia malu kalau dia masuk Islam, nanti lepas dia mati, orang pakat duk kata tengok Abu Talib pun keluar agama. Sebab bangsa Arab ni, agama nenek moyang satu kehormatan yang tinggi. Menyembah berhala ni satu kehormatan yang tinggi. Siapa yang keluar daripada agama menyembah berhala, ikut agama Islam, ini satu kehinaan dan dipertuduh sebagai sabiun, maksud dia murtad daripada agama nenek moyang. Ini tuduhan yang sangat berat kepada pemimpin bangsa Arab. Jadi Rasulullah bila dakwah Abu Talib sebut tak mau, nanti aku mati, orang sebut tengok Abu Talib, walaupun dia nak mati, dia tak mau nama dia buruk. Abu Talib dia pun tukar agama dia, boleh ikut anak saudara dia. Ni agama nenek moyang kita ditinggal semata-mata kerana Muhammad. Ni dia rasa aib walaupun dia mati. Dah mati aib dan dia tak mau masuk Islam. Pasal apa? Pasal dia tak mau. Mudah Allah Ta'ala memberi pilih pada manusia dan kita dipertanggungjawabkan atas usaha dan pilihan kita. Al-kasbu wa ikhtiyar. Okey tuan-tuan, akan datang kita sambung di mana? Ya tuan-tuan. Al-Badi'. Al-Badi'. Allah Ta'ala memberikan hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki itu? Yang berusaha dengan ikhlas untuk mendapat hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha di jalan kami cari hidayah, menuntut ilmu dengan ikhlas, pasti kami menunjukkan kepadanya jalan kami, jalan menemui masuk syurga, jalan mendapat redha Allah. Ni jelas Allah Ta'ala berjanji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak menyalahi janji. Akan datang Al-Badi', 95 Al-Badi'. Cukup sekadar itu. Aqul qaul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimin wa muslimat mu'minina wal mu'minat. Sebelum saya lupa tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada handset lagu ni jaga noh. Saya ceramah saya bawa ustaz tuan-tuan, saya letak di YouTube, tapi gambar tak ada lah, suara saja. Gambar saya bubuh gambar apa? Gambar pokok-pokok sungai macam tu lah tuan-tuan. Kok tuan-tuan tertidur lah, mana tahu kan, tengah mengaji tidur tengok dah habis dah. Tuan-tuan nak dengar balik, tuan-tuan pergi di YouTube lah, tapi saya letak suara saja. Tuan-tuan type saja Siri Kuliah Peribadi. Itu channel tu tak ada lagi orang buat nama, jadi senang tuan-tuan. Situ saya buat nama tu, Siri Kuliah Peribadi. Tak ada subscribe pun tuan-tuan, tapi saya bubuh tu takut ada jemaah yang terlepas dan sebagainya boleh dengar tuan-tuan. Puncanya sebab saya beli ni lah tuan-tuan. Masa dulu saya buat online masa PKP tu, masjid di Penang tu. Jadi beli ni pun ada dekat 100 juga tuan-tuan. Beli yang elok sikit. Dia nama apa? Boya tuan. Tapi bukan boya muka orang tu. Dia nama dia boya. Original lah, boya je nama dia. Jadi saya ingat bagus juga saya rakam macam ni, saya letak di YouTube. Biasanya esok pagi tu saya dah upload lah. Tuan-tuan type saja Siri Kuliah Peribadi. Siri Kuliah Peribadi. Mana-mana masjid yang saya pergi tuan-tuan, baru mula ya tuan-tuan. Kalau saya rakam tak guna ni, dia tak jelas, jadi tak apa elok. Jadi saya guna ni jelas lah sikit. Jadi tuan-tuan bolehlah pergi Siri Kuliah Peribadi. Tuan-tuan nak dengar rakaman kuliah malam ni, apa benda tuan-tuan yang terlepas, ataupun rakaman kuliah saya di masjid-masjid yang lain.
Sekadar saya beritahulah kepada tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'ahuma tafarruqana ba'di tafarruqa ma'suma la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.